فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل على الله. So, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها Wallahu sami'un alim. Tidak ada paksaan, tidak ada ancaman dan tidak ada tekanan di dalam menganut agama Islam, iaitu patuh dan taat kepada agama Islam setelah kebenaran tampak jelas, kerana sesungguhnya telah jelas dan terbedakan jalan yang benar dan petunjuk daripada jalan yang menyimpang dan sesat. Karena itu barang siapa engkar kepada taghut yang tidak lain adalah nafsu ammarah yang menyesatkan dan jalan kebenaran, dan seterusnya beriman kepada Allah Ta'ala yang memberikan petunjuk ke jalan lurus, maka sesungguhnya ia telah berpegang dia telah berpegang, bahkan berpegang erat dan teguh kepada buhul tali yang amat kuat, yang merupakan tali Allah Ta'ala yang terentang daripada keazalian zat hingga abadi namanya, dan sifat yang tidak akan putus sama sekali untuknya, dan Allah Ta'ala sang pemberi petunjuk kepada semua makhluknya yang maha mendengar perkataan-perkataannya dengan zatnya, alimun lagi maha mengetahui hikmat dan maslahah yang dikandungnya. Jadi bukalah mata kalian wahai orang-orang yang akan binasa. Dalam ayat ni Allah menyatakan la ikrah fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Itu wajib bagi kita awal. Tidak ada ancaman. Habis man taraka salat muta'ammidan faqad yabqahu Allah fin nari samanina sana ila akhir. Siapa meninggalkan sembahyang satu waktu, maka dia akan hukuman dalam neraka 80 hukuman. Itu tak ancam. Ni banyak dia orang silap sini. Ada lebay Indon pun dia kata ini apa nak paksa kita dalam ungkapan terlepas, dia paksa ayat ni lil kafirin, tanya engkau orang kafir, kau Islam. Ayat ni untuk orang kafir, kita tak boleh paksa orang kafir tangkap pegang masuk Islam, tak masuk ke kerat leher tak boleh. Untuk orang Islam dah siap taklif tu apa, hukum memberati anak dia sepantai oleh bapa dia, oleh ibu dia, rotan dia. Dia rotan tu dia nak dera ke rotan nak didik? Itu biasa. Dia rotan tadi tujuan dia untuk menjaga masalah masa depan anak dia. Jangan anak dia nakal, jangan anak dia jahat. Dia rotan tu bukan rotan nak membunuh. Rotan tu rotan dia takdib mengajar adab. Jadi Allah SWT perwajibkan kewajipan ialah semata-mata nak memasukkan kekasih dia orang beriman dalam syurga. Itu tujuannya. Ada pun orang kafir tuan tak paksa sini sebab dia kafir, tak ada paksaan dalam agama, sebab tidak ada makna kita suruh dia beriman dalam keadaan paksa. Iman mana tasdik qalbi, benar, tapi kalau paksa dia jadi tak benar, dia bohong.
Ni jadi orang munafik yang bayar leceh, dia melayan ni, nampak macam beriman, dalam dia tak beriman. Sebab tu maknanya di sini jelas kita tak ada paksa, sebab Islam ni bukan agama nak paksa-paksa. Dia tak sangat hebat. Kalau orang kenal Islam mesti orang masuk ni. Kalau dia kenal sebenar kenal ya. Sebab ulama kata Imam Ghazali punya kitab Ihya tu, kalau dia orang kafir baca dengan faham betul daripada awal sampai akhir, dia masuk Islam. Ya. Seorang ulama besar kata kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali tu kalau dibaca oleh orang kafir dan dia memahami betul-betul apa dalam kitab, ujung ni memang dia masuk Islam kata. Itu kitab Imam Ghazali. Kalau Quran lagi hebat. Quran kalamullah, sebab dia tak faham. Nanti jadi dia liau, jadi macam binatang orang kafir. Inna syarra dawab, semuanya binatang paling jahat. Dawab ni binatang yang mengangkat atas muka bumi. Siapa dia yang paling jahat? Allazina kafaru, orang yang kufur dengan Allah Ta'ala. Itu tuan label dalam Quran. Jadi maknanya di sini bahawa tidak ada paksaan. Ini bukan untuk orang Islam, ini untuk orang kafir. Ayat ni untuk orang kafir. Mana kita tak boleh paksa dia. Dia tangkap ni semua Islam. Kalau Islam kata tangkap kita, dera dia ke, bunuh dia ke apa, tak boleh. Itu Islam tak suruh macam tu. Sebab Islam masuk secara keikhlasan. Sebab kalau dia tak ikhlas masukkan jadi masalah ya. Waktu surah Baqarah kita tengok mana ayat lebih banyak dengan 3 golongan. Atau ceritakan orang beriman, orang kafir, orang munafik. Mana banyak? Banyak orang munafik. Orang munafik ni sulit nak kesan dia. Zahirnya kita, dalam dia lain. Dia berlakon depan Nabi SAW macam-macam kan. Jadi oleh kerana itu Islam tak paksa. Jadi orang silap faham ayat ni, kata kita suruh dia semayang, dia baca ayat ni. Yang tak semayang, la ikra fid din. Wah. Jadi dia tak puasa, la ikra fid din. Dia pergi berzina, orang puasa, la ikra fid din. Tak ada pasal syekh. Islam ni benda yang ni jadi golongan apa panggil? Liberal apa nama? Kok kepala dia ni. Dia jadi masalah ya. Jadi benda telah jelas kata bayyana ya, sesungguhnya telah terang jelas ya, jalan kebenaran, jalan sebalik semua dah terang. Maka siapa yang mengkufuri, waman yakfur bitaghut, siapa yang mengkufurkan akan taghut ni syaitan, patung, iblis, fahaman. Kalau sufi pula dia letak sini bahagian dalam amarah, ni semua jenis jahat. Sebab orang yang jadi kufur dia apa semua tu ke dalam nafsu. Jadi siapa yang mengkufurkan, itu makna isyarat pada nafi. Kita ada 2 konsep, satu nafi, satu isbat. Ya, la ilaha illallah. Mana kita isbatkan setelah kita nafikan. Maka sini dia nafikan wa may yakfur, barang siapa yang mengkufuri, mana menolak taghut, syaitan, jalan tak betul. Kemudian dia isbat, mana isbat wa yu'min billah, dia beriman dengan Allah Ta'ala. Tolak kemudian beriman. Dia ada sistem 2 tu. Ya. Apa kerja pun kita biasa buat 2. Ya, kita buat pembersihan kan, barulah kita buat perhiasan. Kita bangun tidur tadi kena dulu mandi dulu, bersih, baru berhias. Takkan dia bangun tidur seperti minyak wangi apa lagi, kita lain macam bau lah. Dia kena mandi bersih dulu, dah bersih baru dia berhias. Maknanya sekarang bersihkan daripada segala unsur kekotoran dia punya apa, akidah dia. Ya, perkara yang dia tak beriman, tagut tak betul, kita tolak, kita bersihkan. Kemudian baru hias dia wa yu'min billah, dia beriman dengan Allah Ta'ala. Jadi Islam dia tak nak campur dan sebab benda baik jangan dicampur jadi rojak ni. Islam boleh ambil, yang kafir boleh ambil, cara habis semua dia digaul ni, itu tak boleh, itu salah maknanya. Lakum dinukum waliyadin, lakum bagi kamu dinukum, wali dan bagiku dinu agamaku. Ya, ini ayat pun dah mansur. Dia mansur dengan ayat lagi keras, lagi kuat lagi. Ayat tu saif, ayat pedang. Mana ayat perang terus. Di awal Islam, ada pun Islam dia dah kuat semua, dia tak main cara itu, dan dia ada cara lain pula Allah Ta'ala ubah. Secara maknanya peperangan, ya, bukan ganas. Maknanya demi menjaga kemaslahatan besarnya Islam. Sebab dengan Islam saja manusia akan selamat dunia akhirat. Kalau tak ada Islam dia tak boleh masuk syurga tuan, ya. Maka Allah Ta'ala letakkan penjagaan dia kepada peringkat, iaitu bertahan dengan makna segala yang ada pada kita, kekuatan, tenaga, ya, wang ringgit, masa, dan last sekali nyawa.
Baru ada dua konteks. Ya. La tatamannau liqa'al adu. Kamu jangan bercadang-cadang nak berjumpa musuh. Bila lagi nak perang ni, tangan dah gatal lah kan. Buat semangat dia, tangan ni dah gatal, konon nak kerat kaum kafir. Bila perang dia bongkok lagi. Ya. La tatamannau liqa'al adu. Jangan kamu bercita-cita nak bertemu dengan musuh. Islam bukan agama yang ganas sebagaimana dilabelkan oleh golongan-golongan ya Kristian dengan kafir. Dia ganas, dia kata kita ganas. Tu. Dia penipu lagi kan, ganas lagi. Jadi jangan kamu bercita-cita nak bertemu dengan musuh, tapi Pak Izzah lagi tumuhum pas tu. Kalau dah bertempur jangan lagi. Itu maksudnya. Ya, tembung demi mempertahankan agama Allah, kita kena bertahan. Ya, tapi dasar kita bukan dasar ganas, dasar kita menyeru. Sebab tu 4 dasar yang telah dibuat oleh Rasulullah SAW. Ad-da'wah yang pertama kali. Sebab ada jenis manusia ni kita seru dengan baik, habis tenang, mudah je. Ada dengan mujadalah, kena berdebat. Berdebat dia tak boleh pergi, baru diterima okey. Ada biasa tu. Ada kena ajar dengan pulau. Rasulullah pulau kan. Daripada Allah Ta'ala tu buka surah Taubat 50 hari dan sahabat Nabi diarah oleh Allah Ta'ala memulaukan dia. Dia beri salam Nabi paling empat lain. Hatta bakal ardu bima rahubat, kata sempit bumi kan. Kita kalau kita punya orang hebat-hebat tu, kita ke wali-wali, kita salam di pandang tempat lain, kita tak boleh tidur. Apa salah kita kan? Ini Rasul arahan tu 50 hari kan. Nak cukup 2 bulan pun dilakukan oleh Nabi SAW. 3 last kali bil harb, perang terus ya. Dan Nabi lebih bukan 27 kali menjadi jenderal dalam peperangan. Dan Rasulullah paling lembut orang, semua cukup. Rasulullah paling lembut, tapi dia ke pedang, jenderal duduk depan kan. Jadi dia letak kena pada tempat. Lembut kena pada tempat, tegas kena pada tempat. Itulah Rasulullah SAW ya. Jadi maknanya ada banyak-banyak peringkat. Semua peringkat itu telah dilalui dan ditunjuk ajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi barang siapa yang menolak yang tak betul tu, ringkas dia. Kemudian wa yu'min billah, dia beriman dengan Allah Ta'ala. Semua benda ada 2 unsur tuan ni. Ada benda yang kita boleh ambil dan boleh tolak. Makanan, ada benda yang kena wajib tolak, ada benda yang kita wajib ambil. Makan yang halal wajib, makan yang haram wajib tolak ya. Minum, ada benda yang boleh minum, takkan semua minum air kopi, minum arak boleh minum ya, semua begitu. Makanan ada benda yang dihalalkan, ada benda yang dicegah. Minuman begitu. Pakaian, ada pakaian yang diwajibkan, ada pakaian yang dilarang. Bercakap, ada bercakap wajib, ada bercakap yang dilarang ya. Melihat ada yang disuruh, ada dilarang. Mendengar, semua jadi 2 sepasang. Itu sebagai ujian daripada Ta'ala. Tiap-tiap gerak kita ada 2 tu, ada disuruh, ada dilarang. Itu maknanya ya, dia tak boleh bantai semua sekali. Sebab tu ada 2 sini. Tolak satu, ta'awud, tolak ya. Dan dia dengan Allah Ta'ala dia beriman. Wa man yakfur bi ta'awud, kemudian wa yu'min billah, barulah dinamakan dia faqadis tamsaka birul watil wusqah, dia telah berpegang dengan tali yang kukuh. Sebab tu dipecahkan agama tu 2 je. Ad-din syatran, fa'lul ma'murat wa tarkil manhiyat. Itu maknanya. Agama tu dipecah 2 je. Pelaksanaan, melaksanakan benda yang Tuhan suruh dan meninggalkan benda yang Tuhan larang. 2 je, tak ada banyak. Tapi bawah dia berjuta lah hukum masuk kan. Ya, dipecah 2 pula. Yang suruh ada wajib, ada sunat. Begitu juga yang dilarang, ada yang larang secara maknanya haram, ada secara makruh. Bawah tu banyaklah hukum-hukum faraq yang berjudul banyak. Habis. Baru dikatakan orang itu berpegang dengan tali yang kukuh, lam fisamalaha, yang tak akan putus selama-lamanya ya. Allah dan Allah Ta'ala lah. Mana wallahu mana tadi lam fisamalaha, kerana wallahu sami'un alim. Allah Ta'ala bersifat dengan sama' dan ilmu. Sami' zat muttasif bis-sam'i, yang mendengar dengan cara sempurna. Sifat dia yang azali, sifat dia yang sedia kala, dan sifat sama' yang kekal. Begitulah ilmu, yang mana pengetahuan yang merangkumi semua perkara, wajib, mustahil dan yang harus. Itu maknanya sifat ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah Ta'ala
Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah menjadi wali yang menjaga mengurus orang beriman, mengeluarkan mereka daripada zulumat kepada nur. Allah Ta'ala zat yang menghimpunkan seluruh nama dan sifat asma. Ya, disebut zat aja maka yattasif, dia bersifat dan dia mempunyai nama-nama. Berarti kita kenal seorang tadi dengan apa? Nama dulu. Lepas tu dengan sifat perangai dia kan. Kemudian bala diri dia. Dia Ta'ala merupakan apa? Waliyul ladzina amanu. Wali dengan mana banyak ni. Sini maknanya pelindung, penjaga, memberikan kasih sayang di perlindungan pada orang-orang beriman, bahawa Allah Ta'ala memelihara mereka sesuai dengan jangkauan kuasanya. Kuasa besar dia sebagai pemelihara. Di sini panggil wali. Apa di antara perlindungan besar yang Tuhan beri? Yukhrijuhum minaz zulumat. Allah Ta'ala, dia ini Allah Ta'ala mengeluarkan mereka dari kegelapan, iaitu kegelapan tabiat dia, kegelapan imkan dia, ya, dan kegelapan idafah dia, sifat-sifat yang ada pada dia. Kalau kita kegelapan kufur, kejahilan, Tuhan keluarkan daripada zulumat. Sebab tu zulumat, jalan kesesatan dia banyak, tuan-tuan. Sebab dibawa dengan lapan jamak tu. Kalau zulmatun satu, zulmatan, kemudian zulumat, bermakna bila jalan yang tak betul tu bersepah, tuan. Kiri kanan depan belakang atau bawah ada je jalan tak betul. Sebaliknya jalan yang benar satu je, sebab dibawa dengan nur. Kita kata anwar sini. Minaz zulumati ilan nur. Nur satu. Mana jalan kebenaran itu satu tunggal, Islam je, lain tak ada. Itu maknanya. Jadi Allah SWT lah yang mengeluarkan mereka daripada zulumat menuju kepada an-nur, ya, kepada cahaya kemurnian wahdah yang bersih daripada noda idafah dan suci daripada kotoran kemajemukan. Mana Ta'ala mendatangkan nur kemurnian wahdah, ketunggalan. Memandang kalbi insan tu akan dia saja, bersih daripada noda idafah. Banyak mengidafatkan di sandar pada kita yang banyak manusia kepada asbab yang menjadi rosak, ya, duk sandar sana sandar sini, dia tak sandar ke Tuhan. Kebanyakan dalam segi zahir kita menyandarkan perbuatan tu ada usaha dan ikhtiar ke segi hukum syariat, tidak letakkan hukum hakam. Tapi jangan dipandang segi hakikat. Hakikat sebenarnya semua daripada dia, ya. Tu maknanya jangan keliru di situ maknanya. Dan kemajemukan, ya, kemajemukan ini banyak yang menyebabkan manusia bila majemuk ni banyak campur ni, kan, kotoran kemajemukan, ikhtilat qalbi dia dengan makhluk. Wallazina kafaru, dan orang kafir pula yang kukur kafir kepada Ta'ala, awliya'uhumut taghut, pelindung mereka, ya, itulah taghut. Mereka mengambil, ya, tidak mengambil Allah sebagai pelindung, bahkan diambil syaitan, nafsu, merupakan jenis nafsu kebinatangan yang menyesatkan dari petunjuk hakiki. Sebab Allah keluarkan mereka dari minaz minan nur ila zulumat. Yukhrijuhum minan nur ila zulumat. Allah supaya cahaya cermin terang mereplikasikan dengan jelas semua yang ada di alam semesta ini. Cermin, tapi dia dah tertutup. Keluarkan dia kepada apa? Ila zulumat, pada kegelapan. Bagi Islam dilahirkan semua ni atas jalan fitrah. Sebab semua orang kafir pun semua dah kenal dulu, kan. Alastu birabbikum qalu bala. Alam zari semua dah kenal. Tapi bila masuk alam dunia dia habis dah. Dia kena uji dengan syaitan nafsu dunia, habis terbalik. Tuan.
Zulumat kegelapan, kegelapan kemajemukan, majemukan, macam bahasa ini. Apa maka majmukan itu kasrah, banyak, banyak makhluk ni lah. Dia memandang kepada, tidak memandang pada satu. Dia nak jalan ni, nak pandang tunggal, dia pandang dia ahadiyah, dia tunggal. Kegelapan maknanya individualisasi, makna ta'yin, dan kegelapan kelalaian, ghaflah. Itu semua makna terkeluarkan mereka daripada jalan petunjuk menuju ke arah zulumat, jalan kegelapan, kekufuran, kelalaian, ya, kelekaan dengan kasrah makhluk semua ni. Mereka yang jauh dan terusir daripada arena kesendirian Allah wahdah. Dia tidak masuk dalam makam infirad, makam wahdah, ketunggalan. Dia bila jiwa kita tunggal menghadap dia, tentang dahsyat dia punya kelazatan dia. Bila memandang ketunggalan tu hanya lain tenggelam, habis, itulah fana. Maka semua ni ulaika ashabun nar, adalah penghuni neraka, iaitu neraka kehinaan kalau dunia, neraka imkan, ya, neraka imkan. Apa makna imkan? Keharusan di sini atau dunia lah. Maksud dia hidup alam mungkin. Hum fiha khalidun, dan mereka di dalamnya kekal abadi hingga waktu yang dikehendaki Allah Ta'ala. Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu. Semua benda yang dibincang tadi hakikatnya kembali balik kepada Allah, sebab dia yang menyusun, dia yang mentaksis dan melakukan semua. Maka kembali kepada dia. Dia dah janji, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang betul-betul bertawakal Tuhan, bergantung dengan dia, mengharap pada dia, maka dia akan selesaikan, dia akan bantu maknanya, ya. Jangan kita minta bantuan kepada yang lain, hatta pada diri kita. Sebab tu dia suruh buang apa, haul kita dan kuah kita, supaya dia memandang terus kepada Allah Ta'ala. Tiada daya dan kekuatan, la haula wala quwata illa billah, kecuali atas pertolongan Tuhan. Itu dia nampak pada wahdah, nampak pada pandangan yang satu balik terus kepada Allah Ta'ala, bahawa dia akan selamat. Kemudian alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk ila akhir ayat. Sallallahu alaihi wasallam.